Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Macam mana line semua clear dengar suara ataupun tidak? Tinggalkan komen sekiranya semua boleh mendengar dengan baik. Kita tidak pasti adakah ada suara atau ada gangguan teknikal. Aisyah bagi phone. Aisyah bagi phone. Alhamdulillah, hari ini kita ada suara clear. Alhamdulillah. Kalau macam tu, kita bagi masa sedikit untuk bagi ruang kepada sahabat-sahabat kita yang lain untuk bersama dengan kita pada malam ini. Okey, insyaAllah dalam seminit dua lagi kita akan mula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita berada di dalam satu musim yang mana satu musim ini yang membicarakan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, satu musim yang memperingatkan tentang sejarah, tentang kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kita berada dalam musim-musim bulan Islam yang lain seperti bila datangnya peristiwa tahun hijrah, walaupun mungkin tahun ataupun bila berlaku exactly hijrah itu disebutkan bukanlah pada awal Muharram, tetapi kerana signifikan awal Muharram itu ataupun tahun baru hijrah itu sudah sinonim nama hijrah itu dengan dikaitkan dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita Ramadan, kita akan banyak bercerita tentang Ramadan Nabi. Macam mana peperangan Badar yang berlaku pada bulan Ramadan. Mungkin kita akan sentuh tentang nuzul Quran. Begitu juga pada musim-musim ini yang mana mahma khilaful ulama, walaupun macam mana pun perselisihan ulama di dalam menentukan tarikh kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukanlah kita ini menyambut kelahiran itu sebagaimana yang dilakukan oleh segelintir, tetapi kita meraihkan tentang musim yang mana musim ini yang selalu membicarakan tentang kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
semua ini adalah dalam bentuk untuk nak kita mendekatkan masyarakat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita bercerita tentang hub ataupun al-mahabbah, iaitu kecintaan kepada Rasul, yang ini kita kena lihat kembali apa yang disebutkan oleh para ulama. Sebab hari ini bila bicara tentang kecintaan, ada manusia yang begitu ghulu, yang begitu ekstrim di dalam memahami konsep kecintaan kepada Rasul. Ghulu ekstrim tersebut telah membawa manusia ini melampaui batas. Sampai mungkin kita ada dengar baru-baru ini tentang pameran-pameran artifak, tentang macam mana manusia kadang-kadang sanggup untuk nak bertabarruk dengan simbol, sedangkan itu bukanlah sesuatu yang dituntut. Kita tidak menafikan tentang konsep tabarruk sekiranya perkara itu sahih. Sekiranya itu memang athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kerana ketulinannya dipertikai, apa yang ada pada hari ini, apa yang kononnya ada di pameran-pameran tersebut, even sijilnya pun diragui. Bagaimana kita hendak sampai ke tahap ghulu dalam perkara tersebut. Sedangkan apa yang penting bagi kita adalah sebenarnya kita kena memahami tinggalan khazanah artifak yang terbaik, yang paling utama, yang paling terpelihara, yang paling bernilai yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini tidak lain tidak bukan iaitu as-sunnah ataupun ilmu yang bermanfaat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abi Daud telah bersabda, "Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul ilm, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir." Sesungguhnya para anbiya itu tidak mewariskan material, kekayaan. Apa-apa ini is not their concern untuk nak meninggalkan dirham ataupun dinar, tetapi mereka meninggalkan ilmu ataupun as-sunnah. Faman akhadah, siapa yang mengambilnya, maka dia telah mendapat satu keuntungan yang besar. Baik, kembali kepada perbicaraan tentang konsep mahabbah, hub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana para ulama seperti Al-Qadhi Iyad bila membicarakan tentang erti hub, beliau menyebut 3 aspek. Bila kita mencintai seseorang, dia boleh jadi kerana panca indera, boleh jadi kerana minda ataupun hati kita, ataupun boleh jadi daripada sudut manfaat kepada diri kita. Panca indera, kita boleh suka dan cinta kepada sesuatu. Al-Arab dia panggil hub khalas. Hub ni boleh kata sayang, boleh kata suka, boleh kata cinta, sebutlah apa-apa. Tetapi semua itu berkongsi daripada sudut kita cenderung ke arah sesuatu, kita sukakan sesuatu. Cuma dalam bahasa Melayu ni, cinta ni konon-konon untuk kekasih. Kasih ni maybe hampir-hampir dengan cinta. Sayang ni mungkin nampak macam bawah sikit. Suka tu mungkin lagi bawah level dia. Tetapi Arab menyebutnya sebagai al-hub. Walaupun levelnya tinggi ataupun rendah, selagi mana your punya hati itu belong dan tertarik cenderung kepada sesuatu ataupun seseorang, maka itulah hub. Kita boleh sukakan seseorang melalui panca indera. Let's say kita makan, kita minum. Maksudnya kita menggunakan diri rasa kita, lidah kita. Daripada situ kita akan suka kepada makanan ataupun minuman yang rasa. Kalau kita boleh juga tertarik dengan panca indera penderangan, pendengaran seperti suara yang merdu. Kita suka si fulan membacakan Al-Quran, suaranya begitu merdu. Jadi kesukaan ataupun hub itu boleh datang dengan aspek panca indera itu. Dan boleh jadi juga panca indera ini boleh jadi juga al-hub ini datang melalui minda dan hati. Seperti bila kita mengkagumi keilmuan seseorang, bila hati kita terpaut dengan budi pekerti akhlak seseorang, orang-orang saleh, umpamanya para ulama, hati kita akan terpaut, akan datang dalam hati kita hub kepada mereka. Dan boleh jadi juga hub itu hadir daripada sudut manfaat, iaitu bila kita mendapat satu manfaat daripada seseorang. Seperti ibu bapa kita yang banyak
berbuat baik, mendidik kita daripada kecil, sahabat-sahabat kita yang berbuat ihsan kepada kita, kita akan sayang, kita akan hub mereka. Kerana itu Nabi SAW disebut pada sahabat-sahabat dia, uhibbukum fillah, uhibbuka ya Mu'adh, uhibbuk. Nabi sebut, wallahi inni la uhibbuk. Kita nak terjemah cinta, orang Melayu ni kata, cinta ni macam nampak macam kasih yang serong pula kalau lelaki cakap pada lelaki. Kan? Sedangkan Nabi kata kat Mu'adh, Nabi kata kat sahabat-sahabat dia, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah sesungguhnya aku mencintai kamu. I love you. But apa pun itu perasaan. Itu perasaan bila kita tertarik kepada seseorang. Dan of course, bila mana seseorang itu berbuat baik banyak kepada kita, kita akan sayang pada dia. Itu lumrah. Dan sebaliknya orang-orang yang banyak berlaku zalim kepada kita, kita akan mungkin tak suka dan menjauhi dia. Kita tak sayang pada dia. Jadi ini antara aspek-aspek yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad. Yang tiga sudut ini telah menimbulkan cinta di dalam hati kita. Maka apa yang bertepatan dengan diri akan membuatkan hati kita terpaut. Begitu juga sebaliknya. Dan cinta juga boleh hadir ataupun al-hub ini juga boleh datang hasil daripada ilmu ataupun pengetahuan. Lebih banyak pengetahuan kita akan sesuatu, maka cinta itu boleh jadi lebih kuat. Jadi manusia ini, dia berbeza dalam menyukai sesuatu ataupun seseorang berdasarkan kepada tahap pengetahuan kita. Let's say, kita baik dengan sahabat kita. Sebab apa kita baik dengan sahabat kita? Sebab kita kenal dengan dia. Kita lebih mengenali dia daripada orang lain. Sebab tu bila kita berinteraksi dengan sahabat kita yang kita cintakan dia fillah, maka kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu kebaikan yang dilakukan. Kita tahu betapa keserasian yang wujud antara kita dengan sahabat kita. Tetapi orang lain yang tidak begitu mengenali sahabat kita ni, mungkin dia kurang suka, dia kurang sayang. Jadi lebih dalam pengetahuan kita tentang si fulan ataupun seseorang ataupun sesuatu, itu akan lebih buatkan kita akan lebih fall in love, deep love dengan sesuatu. Sama ada dengan manusia. Ataupun pada pekerjaan pun boleh jadi juga, kan kita tengok lebih banyak kita tahu tentang apa yang kita lakukan itu, mungkin lebih mendatangkan passion kepada diri kita. Dan pengetahuan ni juga ditertakluk juga pada benar ataupun salah. Kalaulah pengetahuan ini dan cara kita mencapai atau memperolehinya itu selamat ataupun benar, maka kecintaan tersebut akan memberikan manfaat buat kita. Sebaliknya, boleh jadi kita menyukai sesuatu yang memudaratkan kerana menyangka ia membawa kebaikan. Sama juga kalau kita suka. Maksudnya bila kita tahu tentang seseorang, macam mana kita tahu perkara tersebut? Kalau maklumat yang kita dapat itu salah ataupun dengan cara yang salah, dia boleh jadi cinta yang tidak bermanfaat. Let's say orang suka merokok. Dia suka merokok. Maksudnya, hada fulan yuhib ayudakhin. Dia suka untuk nak merokok. Kalaulah dia menyangka bahawa rokok itu memberikan manfaat kepada diri dia, maka pengetahuan dia tentang rokok itu sudah salah. Maka membuahkan cinta yang salah. So, someone yang mendapat maklumat yang betul, ilmu yang betul, maka insya-Allah hub itu juga dengan cara yang betul. Sebab tu manusia dalam mencintai Nabi SAW boleh tengok bila mana ilmu yang diperoleh itu dengan cara yang betul, dengan manhaj yang betul, ilmu yang benar, maka hub dia juga akan benar. Tetapi kalaulah cara dia salah, dia belajar entah mana daripada grup mana, manhaj mana, cara yang salah, maklumat yang tidak betul tentang Nabi, banyak bersandar kepada hadis-hadis palsu, cerita-cerita tok nenek, tok guru, entah mana-mana yang didapat tu semua, maka hub yang diperolehi dalam diri dia juga akan menjadi bermasalah, salah dan bermasalah. Jadi kerana itu, ini semua sangat penting di dalam
di dalam membentuk aspek hub kita kepada Nabi SAW. Jadi rumusannya, cinta itu adalah merupakan kecenderungan hati secara fitrah semula jadi, atau secara capaian melalui akal fikiran kita, ataupun pengetahuan ke arah apa yang sejajar dengan diri kita. Baik, kalau tadi kita sebut tentang apa yang disebutkan oleh para ulama, sekarang kita akan membicarakan tentang konsep hub melalui Al-Quran ataupun Nas itu sendiri, Quran dan As-Sunnah. Yang mana Al-Quran dan As-Sunnah telah menggambarkan mafhum cinta itu dari pelbagai aspek. Baik daripada sudut semula jadi ataupun daripada sudut syarak itu sendiri. Now, let's go to the natural aspect. Aspek semula jadi. Yang mana semula jadi ini benda yang lumrahnya ada dalam diri kita pada most of people. Yang mana kita sayangkan keluarga kita sayangkan harta kita, dan kita sayangkan kehendak peribadi kita. Itu antaranya lah. Yang mana dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal telah berfirman, Zuyina linnas hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati minal dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah kata sesungguhnya telah diperhiaskan kepada manusia ini kecintaan, kesukaan, kecenderungan ke arah syahwat. Yang syahwat itu boleh datang dalam bentuk wanita, anak-anak, harta yang bertimbun, khailil musawwamah, kuda yang bertanda, ini maksudnya adalah kenderaan yang hebat-hebat. Wal an'am, binatang tunggang, binatang haiwan. Harta lah tu termasuk harta, wal harth, tanaman ataupun hasil perolehan kita. Ya Allah kata itu semua adalah mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah harta benda kehidupan dunia. Jadi manusia ini semua cenderung, siapa yang tak suka pada pasangannya? Siapa yang tak sayang ataupun cinta pada anaknya? Siapa yang tak suka nak jadi kaya? Dan siapa yang tak suka untuk nak memiliki kenderaan yang mewah-mewah ataupun hebat-hebat? Seandainya kita memiliki wang yang begitu banyak, kita pun mau rumah yang terbaik, kita mau kenderaan yang terbaik. Itu fitrah cinta semula jadi manusia. Dalam suratul Fajr, Allah sebut lagi tentang manusia, betapa manusia ini sukakan kepada harta. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Yang mana kamu semua ini mencintai harta dengan cinta yang sangat-sangat dahsyat. Yes, kita sama ada kita suka harta, kita suka wanita, semua ini adalah hati kita sudah terpaut ke arah tu. Cinta yang boleh mengalabui mata manusia, hati akal manusia. Sama ada if you cinta kepada wanita ataupun pada lelaki ataupun pasangan lah, ataupun kamu suka pada harta, doesn't matter, but kecintaan itu juga boleh mengelabui mata hati kita. Ini semua fitrah. Sebab tu Nabi SAW menggambarkan cinta kita ini akan sentiasa membesar. Dalam hadis Abu Hurairah, dalam hadis Anas riwayat Bukhari, bima'nahu la yazalu qalbul kabiri syaban fitnatain fi hubbid dunya wa tulil amal. Sesungguhnya jiwa ataupun hati orang yang sudah tua ini sentiasa akan muda dalam dua perkara. Dalam mencintai dunia dan cita-citanya. Ataupun dari riwayat Anas, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu thnan. Semakin membesar anak Adam itu, maka akan semakin membesar dalam dirinya dua perkara. Hubbul mal, cintakan kepada harta. Wa tulul umur, dan juga usia yang panjang. Siapa yang tak mau? Siapa yang tak nak usia yang panjang? Hidup selama-lamanya. Kalau dia kaya lah, kalau dia hidup selesa. Siapa yang tak suka harta yang banyak? Siapa yang tak suka idaman nak buat itu dan ini, nak macam-macam? So that's naturally kecintaan al-hub yang ada dalam human being. But if you talk
Al-hub itu daripada sudut syarak, iaitu kita nak cerita tentang konsep cinta kepada Allah dan Rasul. Dan kita cuba faham cinta Nabi SAW. Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika mengulas kalam Al-Qadhi Iyad tentang konsep mahabbah. Al-Imam Nawawi mengatakan kesemua unsur-unsur yang disebutkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada sudut zahir, batin, ihsan baginda kepada semua muslimin dengan membimbing mereka ke arah jalan yang lurus, kenikmatan yang abadi dan jauh daripada neraka jahim. Jadi kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza kelazatannya berdasarkan tahap keimanan dan pengetahuan. Maksudnya Imam Nawawi ketika mengulas kalam Qadhi Iyad yang kita cerita tentang 3 sudut cinta, itu panca indera, daripada sudut manfaat seseorang itu dan daripada sudut pengetahuan seseorang itu, semua ini boleh hadir dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi manusia, kalau orang tu boleh mendengar ataupun melihat Nabi, kebanyakan orang mencintai, akan sayang dan cinta kepada Nabi SAW. Even kita yang tidak pernah melihat Nabi SAW, kita hanya membacanya melalui sirah, daripada hadis-hadis Nabi SAW, kita mendengar daripada kuliah-kuliah, itu pun dah buat meruntun jiwa kita ni untuk nak sayang dan cinta kepada Nabi SAW. Nabi SAW adalah manusia yang paling memberikan manfaat yang paling banyak kepada manusia, iaitu dengan bimbingan untuk nak menyelamatkan manusia daripada kesesatan, daripada neraka Allah kepada syurga Allah. Apa lagi manfaat dan ihsan yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, cinta ini ada kelazatannya, cinta ini ada keparitannya. So, kelazatan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga akan berbeza di antara seorang dan seorang yang lain berdasarkan kepada tahap iman dan ilmu kita. Semakin kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin tinggi iman kita, maka semakin sayang dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Now, we all claim yang kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ask ourselves, have we ever cried for the sake of missing our Prophet sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita betul-betul rasa terguris hati, terasa hati bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didustakan, dipermainkan? Nowadays, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipermainkan daripada pelbagai sudut. Baik non-Muslim, kita dah dengar apa yang berlaku di Perancis. Ataupun kita tengok daripada kalangan orang Islam sendiri yang mempermainkan Nabi SAW dengan artifak-artifak yang tidak dinyatakan kesahihannya, daripada sudut macam-macam yang kita dengar sekarang ini, menyebarkan hadis-hadis palsu, yang mana ini semua adalah salah satu daripada lambang istihanah, penghinaan kepada Nabi SAW. So, cinta Nabi SAW, if you want to understand, ia adalah merupakan asas kepada ketaatan. Yang mana ketaatan tidak semestinya terhasil daripada cinta. Means, kalau kita nak solat, it does not necessary bila kita solat tu, orang tu dia suka solat sebenarnya, tetapi mungkin dia solat kerana dia rasa tanggungjawab, kerana burden yang dirasa dia bawa. Tetapi ketaatan adalah merupakan syarat kepada cinta syar'i yang sejati. Means, you will never claim you love someone until you obey what Allah said. Yeah, means, kenapa Allah kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kamu betul-betul kata kamu sayang Allah, apa bukti dia? Taat kepada Allah, ikuti jalan Rasul. So, ketaatan adalah kunci ataupun syarat kepada cinta syar'i sejati. Namun ketaatan itu tidak semestinya terhasil daripada cinta. That's why kita lihat ramai pengkaji bukan Islam yang kagum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia bukan cinta yang syar'i selagi tidak beriman dengan ajaran baginda. Begitu juga Abu Talib yang begitu menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersungguh-sungguh mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Namun kecintaan Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menghasilkan iman kerana cinta itu hanyalah berpaksikan kepada hubungan kekeluargaan ataupun kita kata asabiyatun jahiliyah, sikap kepuak-puakan orang Arab dulu. Jadi dia sayang pada Nabi SAW hanya kerana sikap kabilah itu. Tapi selagi dia tak taat, maka cinta itu yang syar'i itu tidak akan terhasil. Betapa ramai kita tengok orientalis, orang-orang bukan Islam yang mengkaji tentang Nabi SAW, tetapi tidak juga mendatangkan al-hub yang sejati terhadap Nabi SAW. Akhirnya mereka tidak beriman juga. Jadi rumusannya, cinta Nabi SAW adalah merupakan kecenderungan hati mukmin pada baginda SAW sehingga terzahir kesan kecintaannya berbanding ke semua manusia yang lain sehingga ingin mengikuti jejak langkah dan ajaran baginda dengan sepenuh jiwa dan hati kita. Now, we're going to talk about hubung kait antara kecintaan Allah dan Rasulnya. Okay? So, sebelum itu, kita minum sedikit air teh dulu. Kalau di Baitul Salam, Abang Zul selalu buatkan saya air teh. So, demi mengenangkan Abang Zul Hilmi, saya minum juga air teh ni. Okay. Kembali semula. Dalam kita menceritakan hubung kait antara kecintaan Allah dan Rasul, means bila kita mencintai Allah, mencintai Rasul, apa kaitan cinta Rasul dengan kecintaan kepada Allah? Apa kaitan kecintaan kepada Allah dengan cinta kepada Rasul? Seperti ayat yang saya telah bacakan tadi, itu ayat daripada surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, iaitu ikutilah Nabi SAW, maka Allah akan cinta kepada kamu. So ingat, that's very important. Itu syarat utama. Everybody kalau tanya dia, kamu cinta kepada Allah? Saya cinta kepada Allah. But kalau kita tengok dia tak ikut sunnah Nabi, dia tidak ikut ilmu ataupun dia tidak ikut jalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, hakikatnya tidak mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta. Dalam hadis riwayat Anas riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang akan menyebabkan seseorang itu boleh meraih kemanisan iman. Di mana salah satunya Nabi SAW sebut, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita hanya boleh merasai ataupun meraih kelazatan kemanisan iman itu bila mana kita lebih mencintai Allah daripada selain daripadanya. Boleh tak kita mencintai Allah dan Rasul itu lebih daripada mak ayah kita? Lebih daripada sesiapa? Jadi itu menekankan kita kepada aspek seterusnya, iaitu simbol keimanan. Tak ada seorang Muslim yang langsung, kita boleh kata, tak ada walau sekelumit cintanya kepada Nabi SAW, walaupun sangat lemah iman itu. Takkanlah seorang yang mendakwa dia sebagai seorang Muslim langsung tak ada walau sikit kecil cintanya kepada Nabi SAW. Kalau tak ada, persoalkan kembali, adakah kita ada seorang munafik, zindiq, ataupun tidak lagi beriman. Seseorang itu tidak tergolong dalam kategori mukmin yang sempurna, sehinggalah Nabi SAW itu merupakan manusia yang paling dicintai. Kecintaan tersebut mengatasi segala keinginan, segala kehendak nafsu diri. Cuba renungkan. Dalam situasi yang bercanggah antara kehendak diri kita dan perintah Nabi SAW, yang mana satukah yang kita dahulukan? Kita buat salah, kita buat satu perkara, kemudian ada sahabat kita nasihat kepada kita, perbuatan kita ini bercanggah dengan hadis Nabi, bercanggah dengan arahan Nabi. Can we
leave our kehendak nafsu kita itu kerana kita tahu agama kita ini tidak membenarkannya. Some orang will never care. Ataupun semua orang, oh tak boleh lah, saya rasa tak mampu lah nak tinggalkan. Orang yang merokok, dia suka merokok. Bila dia tahu, mungkin dia tahu dia salah, mungkin dia tahu dari sudut agama ini tidak benar. Tetapi dia tahu tapi dia tak mampu nak tinggal, dia tetap cinta ataupun lebih suka untuk nak mendahulukan kehendak diri berbanding dengan kehendak agama. So bila Allah kurniakan kita apa-apa keduniaan, anugerah, anything is not something wrong until kita menyalahgunakan pemberian Allah itu sehingga bercanggah dengan agamanya. Dalam surah At-Taubah Allah Azza wa Jalla berfirman, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. Allah tanya kepada kita, adakah ayah kita, anak kita, adik-beradik kita, isteri kita, family kita, harta yang kita kumpulkan semua ni, perniagaan kita semua ni, kediaman kita ni, semua nikmat dunia semua yang Allah kurniakan kepada, adakah kamu suka cinta kepada semua ini lebih daripada kecintaan kamu kepada Allah dan Rasul dan juga berjihad fisabilillah di jalannya? Tak salah mencintai harta, keluarga, whatever yang kita sebutkan tadi. Tetapi adakah kecintaan kita kepada perkara tersebut lebih tinggi daripada Allah dan Rasul? If yes, then wrong. You are big trouble. Tetapi macam mana kita nak gunakan kecintaan kita kepada semua ini? Semuanya berpandukan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Nabi SAW berkata, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Dalam suratul Ahzab, Allah beritahu, sesungguhnya Nabi itu lebih utama untuk orang beriman daripada diri kita sendiri. Bila kita berpandangan sekian dan kita tahu pandangan itu bercanggah dengan hadis yang sahih, maka adakah, maksudnya dengan kefahaman para ulama semua ini termasuk, adakah kita masih lagi mendahulukan pandangan kita mengatasi daripada hadis Rasul? Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, dalam hadis riwayat Anas. Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, demi diri aku yang berada di dalam tangannya, tidak sempurna iman seseorang kamu itu sehinggalah aku ini lebih dicintai daripada ibu bapanya, lebih daripada anak-anaknya, lebih daripada sekalian manusia. Now, try to think, try to muhasabah. You love your mother, right? You love your kids, right? But, okay, kalau kita tahu anak kita kena bully, tahu mungkin anak kita masuk asrama, mungkin kita menangis, kita sedih berpisah. Apa-apa orang buat pada mak ayah kita, mungkin kalau orang aniaya, kita akan marah, kita akan defend. But try to muhasabah diri. Same thing happened to Nabi SAW. We feel that anger? Adakah defensif kita, emosi kita, judgement kita seperti mana kalau orang buat macam tu pada anak kita ataupun mak ayah kita? Kalau kita merasa macam is nothing, compare kalau orang buat anak kita, mak ayah kita, means kita masih lagi tak cukup mencintai Nabi SAW lebih daripada mereka semua ini. Can we do that? Even I ask myself that question. It's very important. Ingat tak kisah Umar bin Al-Khattab, riwayat Al-Bukhari?
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Satu hari itu Nabi SAW tengah jalan pegang tangan Umar bin Al-Khattab. Umar pun bagi tahu, ya Rasulullah, sesungguhnya kamu adalah manusia yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diri aku sendiri. Maka Nabi SAW bagi tahu, tidak, demi jiwaku yang berada di tangannya. Sehinggalah aku ini menjadi manusia yang paling kamu cintai. Maksudnya mengatasi diri kamu sendiri. Faqala lahu Umar, maka Umar pun berkata, Al-an, sekarang demi Allah, kamu adalah manusia yang paling aku cintai lebih daripada diri aku sendiri. Maka Nabi pun bagi tahu, now ya Umar, now your iman is complete. Now is a true love. Yang mana kalau kita tengok kepada hadis ini, cinta diri sendiri is a normal human being, fitrah semula jadi. Dan mencintai orang lain adalah merupakan pilihan yang berpunca daripada sebab-sebab tertentu. Sebab everyone, bila sayang diri sendiri, of course, siapa nak campakkan diri dalam kebinasaan? Siapa yang tak nak kebaikan pada diri masing-masing? Everyone love themselves. Tetapi kalau kita nak sayang pada somebody, it must be because of some factors. So it's a natural. Apa yang Umar sebut itu is a natural. Even us, ourselves, kita pun kalau tanya, mungkin kita lebih sayang pada diri kita. It's true. Lebih sayang tentang diri kita lebih daripada Nabi SAW. Maybe mulut kita kata selain daripada itu, but hati kita Allah yang tahu. Jadi Umar bin Al-Khattab bukan baru sahaja mencintai Nabi SAW masa Nabi peringatkan dia. Tapi Umar hanya beritahu berdasarkan perkara semula jadi, namun bila beliau muhasabah, bila berfikir balik, bila Nabi tegur dia, sampai dia tahu bahawa kecintaan terhadap Nabi SAW mengatasi diri itu akan menjadi penyebab yang menyelamatkan diri dia daripada di dunia dan di akhirat, maka beliau menjadikan pilihan itu untuk nak survive, selamat di dunia dan akhirat itu, mengatasi fitrah cinta semula jadi dia. So, dia faham, dia understand that, and dia change, dia tukar, dia letakkan cinta Allah dan Rasul itu di atas segala-galanya. Jadi, kita boleh faham bahawa tafakkur, berfikir secara mendalam, juga adalah wasilah ke arah mahabbah. Okay? Tak mungkin untuk kita mencapai satu kecintaan kepada Allah dan Rasul, mengatasi segala-galanya, melainkan dengan usaha yang keras untuk nak dapatkan apa yang diridai oleh Allah dan Rasul. Lebih tinggi usaha dan pengetahuan ilmu kita, maka lebih bertambah tahap kelazatan iman. Sebab kekurangan dalam melaksanakan ajaran Islam berpunca daripada kelemahan iman yang melambangkan kebocoran dalam cinta. Ibn Rajab disebut dua peringkat cinta kepada Nabi SAW. Yang pertama, cinta yang fardu. Yang kedua, cinta yang pilihan. Cinta yang fardu ini cinta yang sehingga membuatkan kita menerima, membenarkan serta mengikuti segala apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kegembiraan, kepasrahan, keinginan dan usaha untuk membantu agama Allah ni semampu mungkin. Dan cinta yang pilihan ini adalah cinta yang diukur dengan kadar perasaan diri kita dalam meneladani Nabi SAW. Kadar sunnah Nabi yang kita ikuti. Kadar akhlak Nabi SAW yang kita ikuti. Kadar amalan, perkara-perkara sunat, pergaulan, kezuhudan dan sebagainya yang Nabi SAW adakah kita ikuti ataupun tidak. So itu optional. Now, kita akan bicarakan pula tentang perkara-perkara yang boleh menambahkan cinta kita kepada Nabi SAW. Sebab cinta, dia boleh berputik daripada pelbagai faktor.
berdasarkan kepada kepelbagaian perkara yang dicintai dan perbezaan. Ada yang timbul dari panca indera, akal atau hati. Begitu juga dengan kecintaan terhadap Nabi SAW yang pelbagai puncanya. Sebab banyaknya kebaikan Nabi SAW serta kelebihan yang Allah berikan dan Allah kurniakan kepada Nabi khususnya. Okay, now kita tengok apa yang boleh membuatkan kita semakin mencintai Nabi SAW. First, we have to build in ourselves that our love for our Prophet SAW adalah because of Allah's sake. Kita cintakan Nabi kerana kita cintakan Allah. Kerana cinta Allah merupakan cinta asas lah. Mana pun cinta Allah ni adalah cinta asas. Yang berlandaskan kepada syarak, yang cabangnya pelbagai seperti kita kata cinta pada para rasul, malaikat, ulama, cinta akhlak yang mulia. So, sesiapa yang cinta kepada Allah sebenar-benarnya mesti akan mencintai Nabi SAW kerana kecintaan dan ketaatan terhadap Nabi SAW adalah kerana Allah. That's why tadi kita bagi tahu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. If you feel really love Allah, follow me. Follow Nabi SAW. Allah definitely will love you. Second, Allah mencintai ataupun memilih Nabi SAW antara sekalian makhluknya. That's also the reason we have to love our Prophet. Sebab mencintai apa yang Allah cintai antara kelaziman cinta kepada Allah. Allah telah muliakan baginda ke atas semua manusia dengan menjadikan baginda ini sebagai sebaik-baik ciptaannya dan juga penutup para nabi. Okay. Dan antara bukti yang kita boleh katakan Allah ini sayang dan cinta kepada Nabi SAW, ada banyak hadis di sana. Yang pertama sekali, Nabi dikurniakan kelebihan berbanding dengan para rasul sebelumnya. Kan kita pernah dengar hadis Nabi bagi tahu antaranya fuddiltu 'ala al-anbiya bi u'titu jawami'il kalim wa nusirtu bir-ru'bi wa uhillat liyal ghanaim wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan wa ursiltu ila al-khalqi kafatan wa khutima biyan nabiyyun. Nabi kata aku ni ada kelebihan yang para anbiya dulu tak ada. Aku dikurniakan jawami'il kalim. Aku dikurniakan maksudnya kalimah-kalimah, aku ucapan yang ringkas tetapi padat mengandungi makna yang dahsyat. Aku diberikan pertolongan untuk tidak berasa takut. Aku dihalalkan harta rampasan perang. Bumi ini dijadikan untuk umat aku ini boleh jadi tempat kita salat untuk bersujud. Aku ni diutuskan kepada semua manusia, sedangkan para anbiya dulu diutuskan kepada kaum mereka. Dan aku ni juga adalah penutup para nabi. Dan kalau kita tengok dalam hadis riwayat Muslim yang lain juga hadis Abu Hurairah, Nabi kata ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Nabi dah bagi tahu aku ni penghulu. Anak Adam ni semua aku adalah penghulu pada hari akhir. Aku juga adalah orang yang paling awal akan dibangkitkan daripada kubur. Aku juga adalah orang yang paling awal untuk nak memberikan syafaat. And Nabi sebut lagi tentang kelebihan Nabi SAW sebagai penutup para Nabi. Nabi kata, Mathali wa mathalul anbiya'i min qabli, kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalah, illa mawdi'a labinatin min zawiyah. Nabi kata, perumpamaan aku dan para anbiya dulu macam mana ada orang membina satu binaan, dan nak siap tinggal satu tempat yang tak ada batu bata atau mungkin masih lagi lompong. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة. Manusia pun mula berpusing dan mendapati ada kawasan yang tak dimasukkan lagi batu. Dia kata kan bagus kalau kawasan tersebut dimasukkan batu-batu. Nabi kata ana labinah wa ana khatamun nabiyyin. Akulah kalau kata dimasukkan batu itu di kawasan lompong itu itulah aku. Yang mana aku ini adalah penutup para nabi. Dan kemudian antara bukti Allah mencintai Nabi SAW, Nabi ini dikurniakan nubuwah dan tugas menyebarkan risalah. Allah kata Allahu yastafi minal malaikati rusulan min. Allah yang telah memilihkan para rasul atau untuk nak diutuskan kepada manusia. Dan kemudian Nabi SAW dimuliakan dengan sebaik-baik kalam yang merupakan sebaik-baik mukjizat Nabi, iaitu Al-Quran.
Dalam surah Al-Hajr Allah kata walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, iaitu Al-Quran sab'al mathani dan juga Al-Quran yang maha agung. Allah juga berselawat ke atas Nabi SAW dan Allah perintahkan kepada kita semua untuk nak bersalawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oh, itu selalu dibaca dalam khutbah Jumaat kan. Allah dan para malaikat itu yusallun, berselawat ke atas Nabi. Salawatullah ini sebagai bentuk rahmat, puji-pujian, pengampunan, dan Allah perintahkan kepada kita semua untuk nak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara bukti Allah sayang Nabi. Ini dijelaskan sendiri oleh Nabi SAW yang Nabi bagi tahu, aku ini juga adalah kekasih Allah. Kan Nabi kata, Inna Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidhan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala telah melantik menjadikan diri aku ini sebagai khalilnya, kekasih the highest level. Seperti mana Nabi Ibrahim itu juga dijadikan sebagai khalilnya. Subhanallah. Dan Allah telah menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga adalah sebagai rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. So kita sayang Allah kerana kelebihan kecintaan yang Allah telah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan macam mana kita nak sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cara yang ketiga, kita kena kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita kenal, kita akan tahu betapa kesungguhan Nabi SAW dalam menyelamatkan umat dia. Baca sirah, kita feel how the compassion our Prophet is towards his ummah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah kata telah datang kepada kamu seorang Rasul daripada kalangan kamu sendiri. Allah kata, harisun alaikum, yang mana sangat prihatin kepada orang-orang yang beriman ini. Dan macam mana Nabi SAW berusaha untuk nak menyatu padukan umat Islam. Allah kata, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Ingatlah nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu ketika kamu dulu saling bermusuh, maka Allah satukan hati-hati kamu melalui Nabi SAW, dan akhirnya kamu mendapat nikmat persaudaraan, ukhuwah fillah, sedangkan kamu dulu berada di pinggiran api neraka sahaja, lalu kamu ini diselamatkan. Dan tengok Nabi SAW betapa prihatinnya baginda dengan umatnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata, likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah fahiya na'ilatun insya'allah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata, sesungguhnya setiap daripada para nabi itu memiliki doa yang mustajab, tetapi para nabi semuanya telah menyegerakan doa mereka. Tetapi itu menyegerakan maksudnya ramai daripada nabi telah doa, sama ada untuk nak diazabkan dia punya kaumnya segera di dunia lagi, tapi Nabi kata, aku telah sembunyikan doa aku untuk umat aku di akhirat sebagai syafaat buat mereka. Maka insya-Allah semuanya akan mendapatnya jika mereka ini mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Subhanallah. Allah Nabi SAW ni, walaupun umat dia buat apa, kaum dia anaya macam-macam, tetapi Nabi tidak mendoakan keburukan mereka, melainkan pada situasi-situasi tertentu. Tetapi Nabi simpan doa Nabi, speciality Nabi SAW, this power untuk digunakan sebagai syafaat yang mampu menyelamatkan umatnya insya-Allah di akhirat kelak. Kita sayang kepada Nabi kerana ajaran dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah sebut dalam Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Tengok Allah utuskan Nabi, kurniakan anugerah kepada orang beriman, rasul daripada kalangan mereka yang membacakan Alkitab kepada mereka, yang telah membersihkan mereka daripada syirik, yang mengajar kepada mereka sunnah, sedangkan mereka dahulu ini dalam keadaan yang kesesatan yang nyata. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, yang telah mengajar kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Kamu tak tahu pasal agama yang benar yang salah.
Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji baginda dalam suratul Qalam. Sesungguhnya kamu ini wahai Muhammad berada di dalam akhlak yang begitu agung dan mulia. So, kalau kita nak benar-benar membibitkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama hayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, sibukkan diri dengan hadis dan sunnah seolah-olah Nabi SAW itu berada di hadapan mata kita. Ketiga, memikirkan kenikmatan yang Allah berikan melalui Nabi SAW. Keempat, banyakkan berselawat kepada Nabi SAW yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis beliau, barang siapa yang berselawat ke atas aku sekali, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Dan dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi begitu bakhil ataupun alangkah rugi mereka yang mana disebutkan nama aku di sisi namun dia tidak berselawat ke atas aku. Maka disebabkan kepentingan cinta ini kepada Nabi, disyariatkan berselawat dalam tahiyat salat yang kita mesti akan berselawat ke atas Nabi SAW setiap kali kita bersalat. So ini cara untuk nak kita menambahkan kecintaan kita kepada Nabi SAW, not from the bid'ah-bid'ah yang kita lakukan, not daripada untuk kita nak lukis satu gambar, lepas tu tiba-tiba kita nak bertabaruk ataupun replika, whatever it is. That's not the how para sahabat love Nabi SAW. Betul kita kata konsep tabarruk tu ada, tetapi what it is, orang melukis sesuatu yang kononnya Nabi SAW pernah pakai, you pakai capal, Nabi pernah pakai capal, tiba-tiba lukis gambar capal and then you reka satu fadilat kelebihan. Kenapa tak lukis gambar unta? Nabi pernah naik unta, lukislah gambar unta, kemudian katalah create lah any fadilat kat situ. Nabi pernah buat apa lagi? Makan kurma, pergi buat logo kurma, kemudian tiba bertabaruk dengan logo kurma. That's not how it is. How kita nak menambah cinta kita kepada Nabi SAW yang syar'i, that's not how it is. Okay, so kita kena betulkan itu semua, and kita kena truly understand mana cinta yang benar-benar disyariatkan, cinta yang kemudiannya ditolak. So walaupun cinta itu berputik daripada hati, tapi kesannya pasti akan terzahir pada lisan ataupun perilaku kita. That's why what we can see. Cinta boleh didusta, tetapi apakah yang dapat membuktikan kebenarannya? Suami, isteri cakap pada pasangan masing-masing, I love you hari-hari, but it's not real until you prove it with your act. Kalaulah you sebagai suami atau isteri menjalankan tanggungjawab, menunaikan hak, memberikannya kasih sayang yang sepatutnya, okay, then dakwaan kamu akan dibenarkan. Dalam kaedah Islam, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Maksudnya setiap daripada dakwaan perlu dibuktikan. So bukan hanya dengan kata-kata, maka ia perlu dibuktikan melalui akhlak kita, lisan kita, mutaba'ah kita. Itu yang penting. And taat kepada Nabi, ittiba' Nabi, muliakan Nabi selayaknya sesuai dengan syarak Nabi SAW. Okay? Dan jangan pula sampai kita mengabaikan hak-hak Nabi SAW, berlaku biadab terhadap Nabi SAW. Kita boleh dapati ada beberapa orang liberal yang mana sometimes mereka ini mengaku Muslim tetapi sanggup menghina Nabi, mempermainkan Nabi, mengkritik Nabi SAW. Subhanallah, yang saya baca sungguh sakit hati. Dan di media-media sosial ni ada. Even kita tengok Ibn Mahdi, Abdul Rahman Ibn Mahdi, bila membacakan hadis Nabi SAW, beliau akan arahkan para hadirin untuk diam. Katanya, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Janganlah naikkan suara kamu di atas suara Nabi. Walaupun Ibn Mahdi bukanlah hidup pada zaman Nabi, tetapi dia menganggap seolah-olah hadis Nabi itu adalah suara Nabi SAW. So kehormatan Nabi SAW setelah wafat sama je seperti mana ketika baginda hidup. Kedudukan tinggi kalam baginda, itu hadis, selepas wafat sama juga selepas masa diperdengarkan kepada yang masa hidup. Dan kita kena hormatinya. Ada yang ghulu sampai kata Nabi ni tahu perkara-perkara gaib, diciptakan daripada cahaya, diciptakan daripada alam semesta, boleh dilihat secara yaqazah. So kita kena beza antara ta'zim, memuliakan yang disyariatkan atau yang melanggar syariat. Dan kita juga kena bezakan antara khasais, pengkhususan Allah yang tak boleh wujud pada selain daripada Allah itu. Macam menyembuhkan penyakit, memakbulkan doa,
mengetahui urusan-urusan ghaib. Jangan jadikan Nabi SAW ini seperti orang Kristian yang orang ekstrim dan ghulu pada Nabi mereka. Nabi SAW pun sendiri benci orang bangun untuk nak menghormati baginda ketika melihat Nabi SAW. Nabi kata, this is what orang Parsi do to their king. So, kita tak mau ikut perkara tu. Nabi larang, even orang puji dia berlebihan pun Nabi marah. Bila dengar ada orang cakap, ya sayyidina wabna sayyidina wa khairina wabni khairi wabna khairina. Nabi kata, jangan angkat aku lebih daripada kedudukan yang telah Allah telah kurniakan kepada aku. Dan cubalah selalu rindu ingat kepada Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Abi Hurairah, rekod Muslim, Nabi kata, min asyaddi ummati liya hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Alangkah amazing. Nabi beritahu, antara manusia yang paling mencintai aku iaitu manusia yang datang selepas daripada era aku. Dia tak pernah jumpa dengan aku ni semua, tapi dia begitu cintakan dan begitu rindu untuk nak bertemu dengan aku, lebih daripada harta dan keluarganya. Cuba kita ingat balik kisah Bilal. Masa tengah nazak, dia panggil isteri, panggil keluarganya. Sampai dia happy. Nazak tu dia boleh happy. Dia kata, tomorrow I will meet my sweetheart, kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Dia kata, kalau aku mati esok, I will be very happy because I will see them. I will meet with them. Subhanallah, begitu rindunya kita ni. Tak tahulah, kita pernah tak mengalirkan air mata kerana ingat dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Ma'dan al-Kala'i, seorang tabi'in, masa dia nak tidur, dia selalu ucapkan kalimah-kalimah rindu pada Nabi SAW, rindu pada Nabi dan sahabat Nabi, sampailah dia tertidur. Ini orang yang dah asyik dan tenggelam dalam kecintaan benar, walaupun dia orang tak pernah melihat Nabi SAW. Kan? Kemudian kita kena ada sifat yang passion, ghairah terhadap sunnah, membentengi sunnah, mencintai ahli sunnah. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Dalam suratul Hasyr, mereka yang datang selepas mereka ini, mereka mendoakan, ya wahai Tuhan kami, ampunkanlah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, dan janganlah jadikan pada hati-hati kami ini sifat hasad dengki kepada orang-orang yang beriman. Now, we ask ourselves, di manakah kedudukan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi SAW, anta ma'man ahbabt. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Saya tutup dan sudahi dulu kuliah kita pada malam ini dengan ucapan terima kasih. Moga-moga Allah menerima amal soleh kita bersama dan memupukkan kecintaan bibit kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.